ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Ayat 42 surah Al-An'am. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada umat-umat sebelum engkau rasul-rasul. Fa'akhadnahum bil ba'sa, lalu kami timpakan kepada mereka itu dengan bersangatan fakir. Wad-dharra, dan kemudaratan, yakni penyakit. Kami timpakan kesusahan di sudut ekonomi, mereka orang fakir, dan kami timpakan penyakit. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka berdoa, supaya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendah diri, merendah hati. Yatadarra'un ay yatadhallalun, mereka memohon dengan penuh rendah diri, merasa hina, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata dalam Sawi tasliyatun, hadza tasliyatun li Rasulullah SAW. Ayat ini merupakan satu penghibur, satu hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah cerita bukan engkau sahaja yang menghadapi kesukaran ditentang oleh umat engkau, sebahagian umat engkau. Bukan engkau dan sahabat engkau sahaja ditimpa kesusahan dan kemudaratan, bahkan nabi-nabi terdahulu telah diutus kepada umat mereka, lalu nabi-nabi didustakan, maka akibat daripada penentangan umat kepada rasul-rasul terdahulu, Allah timpakan kesusahan dan penyakit, supaya mereka yang ditimpa kesusahan dan penyakit itu kembali merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yatadarra'un. Jadi Nabi SAW susah hati menghadapi sebahagian kaum yang menentang. Allah Ta'ala bagi tahu, bukan engkau saja Rasul yang ditentang oleh umat engkau, bahkan Rasul-Rasul terdahulu pernah ditentang oleh umat mereka. Bukan engkau sahaja menghadapi kesusahan dan ujian, Rasul terdahulu menghadapi ujian, dan kaum terdahulu yang menentang Rasul mereka ditimpa dengan kesusahan, kemudaratan. Innama yuridu minal insan an yakhtabira nafsah. Allah timpakan itu karena nak uji seorang. Kalau dia beriman dengan Allah, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak beriman dengan Allah, dia pun tak peduli. Dia tetap tak mau
beribadat, tak mau meninggalkan dosa kalau dia kurang iman ataupun tidak beriman. Itu ayat 42 surah Al-An'am. Ayat 43, falaula idh ja'ahum ba'suna. Kalau tidak kerana datang kepada kami, kepada mereka itu oleh siksaan kami. Ba'suna ay adabuna. Kalaulah tidak kerana datang kepada mereka itu siksa kami, tadarra'u. Kenapa apabila datang kepada mereka siksa kami, mereka tidak berdoa? Kerana dua perkara. Yang pertama, walakin qasat qulubuhum, tetapi kerana keras hati mereka. Hati mereka keras, timpa siksa pun tak berubah jadi lembut, tak berubah untuk bertaubat, tak berubah untuk berdoa dan menjadi baik. Hati mereka keras. Akibat yang kedua, punca kedua mereka tak mau betul mereka, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan menghias apa yang mereka amalkan. Punca kedua, syaitan duk habaq, buatlah jahat terus, buatlah dosa terus, buatlah maksiat terus. Hak ni hak eloknya. Buat taat tak elok, buat maksiat elok. Kalau kamu terlibat dengan rasuah, teruskan rasuah kamu. Kalau kamu terlibat dengan riba, teruskan riba kamu. Kalau kamu terlibat dengan minum arak, terus minum arak kamu. Kalau kamu terlibat dengan suka tak semayang 5 waktu, teruskan tinggal semayang. Kalau kamu jenis tak tutup aurat, tak sah duk tutup aurat, syaitan duk hias benda-benda dosa bagi jadi elok. Maka mereka tidak mahu tadarru' kepada Allah. Mereka tidak mahu kembali kepada Allah. Mereka usaha cara dunia mereka. Sedangkan nak bagi berjaya dunia akhirat hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah dunia akhirat orang yang beriman kepada Allah. Jadi ayat 43 surah Al-An'am ini menceritakan mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan rendah hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Pasal apa Allah Ta'ala buat main masalah demi masalah, mereka tak mau betul juga. Allah datangkan corona, sebahagian ya semayang hajat, sebahagian ya baca yasin, sebahagian ya pergi masjid semayang jemaah, sebahagian saja bangkit semayang tahajud, doa. Sebahagian lagi dia duduk stay lama juga. Masjid tak mau pergi, dosa masih nak buat, tak mau kembali pada Allah. Hak kembali pada Allah itu orang yang yatadarra'un, yang mengamalkan merintih, merendah diri, merasa hina kepada Allah, memohon dengan rendah diri supaya Allah kembalikan kepada keadaan yang lebih baik. Hak sebahagian lagi tak mau juga, walaupun mereka sedang menghadapi kesusahan demi kesusahan. Hak teruk lagi pergi bunuh diri pula. Ujian demi ujian yang Allah datang, hikmahnya supaya tadarra'u, mereka memohon dengan kerendah diri kepada Allah. Tapi ada orang dia tak mau juga. Kenapa tak mau? Kerana dua punca kata dalam ayat 43. Punca pertama, hatinya keras. Hati keras ni tak ada manfaat kata-kata nasihat yang disampaikan ke telinganya. Manusia ni kalau hati keras, kata apa pun dia tak mau pakai. Tak mau semayang, hati dia keras, kita suruh semayang, dia tak mau semayang juga. Nak buat dosa, hati dia keras, kita kata jangan buat dosa, berhenti buat dosa, dia nak buat juga. Dia jenis ketegak, dia jenis degil kerana hatinya keras.
Quran kata orang hati keras ni bukan dekat keras hati. Kadang-kadang hati dia lebih keras pada batu. Batu yang keras tu pun keras dah. Tapi hati keras lagi. Dalam surah Al-Baqarah. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Summa qasat qulubukum, kemudian keraslah oleh hati-hati kamu. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalik. Kemudian keraslah. Surah Baqarah ayat 72. Tu ke dak tahu. Kena buka tu. Baru nak jumpa. Ayat 72 surah Al-Baqarah. Betul, alhamdulillah. Muka surat sebelah. Juzuk 1. Summa qasat qulubukum, kemudian keraslah oleh hati-hati kamu. Ayat 74, 72 pula. Ayat 74 surah Al-Baqarah. Summa qasat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras, hati kamu semua menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah itu. Fahiya kal hijarati, maka ia menjadi keras seperti batu. Au ashaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Au bermakna bal. Au bukan makna atau, makna bahkan. Jadi ayat 74 surah Al-Baqarah kata, ada perangai manusia hati dia keras macam batu. Ada sebahagian manusia hati dia lebih keras daripada batu. Kerana batu yang keras itu kadang-kadang kena air, dia jadi berlubang. Kadang-kadang dia boleh mengeluarkan air daripada batu yang keras. Kadang-kadang batu yang keras itu terjun daripada bukit. Batu keras duduk atas gunung cerai, kadang-kadang kena air hujan lama-lama, dia pecah terjun batu tu. Tapi manusia hati dia keras, terjun, tak berubah jadi lembut. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Padahal sebahagian batu-batu itu pasti keluar daripadanya, memancar daripadanya air-air sungai. Ada ketui batu yang keras, keluar air daripada batu itu menjadikan sungai. Kita pergi ke Yan, ke Titi Hayun, ke Perigi, ada batu keras, air keluar celah-celah batu itu. Keluar sungai daripada air daripada batu yang keras. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha, ada pula sebahagian daripada batu itu lama yashaqqaqu, terpecah, terbelah, fayakhruju minhu al-ma', lalu keluar mata air daripadanya. Ada batu menjadikan keluar air jadi air sungai, ada batu keluar mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada pula batu yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Terjun daripada bukit kerana Allah berkehendak supaya batu itu pecah dan jatuh. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Itu satu ayat cerita tentang hati keras. Ayat kedua cerita tentang punca manusia jadi tak elok itu ayat 14 surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Allah berfirman, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan menjadi karatlah hati mereka disebabkan dosa yang mereka lakukan. Mereka buat dosa, kuih karat, kuih karat, kuih karat. Mereka buat dosa, kuih hitam, kuih hitam, kuih hitam. Sekali buat dosa, satu titik hitam dalam hati.
2 kali 2 titik hitam, 3 kali lah kali banyak jadi hitam gelegam. Nak cerah, nak putih payah, nak cerah payah dah. Karat sampai teruk sangat, nak cuci payah dah. Hati manusia diumpamakan karat seperti karatnya besi yang kena air hujan, yang tak pernah digilapkan. Besi tak tengah panas, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena hujan. 10 tahun kita pergi ambil, tengok-tengok karat teruk dah. Nak bagi elok balik susah. Tapi kalau sekali kena kita gilapkan, jadi elok balik. Maka diumpamakan hati manusia yang kotor, yang dengan dosa, seperti hati yang karat dan hati yang keras. Seorang lelaki mai tanya Nabi SAW tentang hatinya keras, bagaimana nak lembutkan. Hati keras ni nak bagi lembut macam mana? Nabi SAW jawab, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Sapu kepala anak yatim dan beri makan kepada fakir miskin. Salah satu cara nak bagi lembut hati yang keras, sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Tahu budak tu anak yatim, sapu kepala dia. Dalam kitab Al-Barakah fi fadli sa'i wal harakah, ada satu hadis disebutkan, kalau budak tu budak bukan anak yatim, sapu kepala dia daripada depan pergi ke belakang. Kalau budak tu berada anak yatim, sapu dari belakang pergi ke depan. Sunat sapu kepala budak kecil. Dan digugurkan dosa sebanyak bilangan rambut yang disapu itu. Kalau budak tu budak anak yatim. Imsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Wa at'imil miskin, beri makanan kepada orang miskin. Orang susah kita hantar beras, kita hantar minyak nyok, kita hantar garam gula, kita hantar duit untuk dia beli makanan, atau kita beri makanan terus, hantar nasi terus, hantar cucuk ke dia, atau hantar makanan yang dia boleh masak, hantar beras 5 kilo, 10 kilo, hantar minyak nyok, dia mesti makan minyak nyok hari-hari. Kita ni buat apa pun pakai minyak nyok. Buat gulai pakai minyak nyok, goreng ikan pakai minyak nyok. Kita orang Melayu ni goreng banyak daripada bakar, goreng banyak daripada rebus. Rebus tak ada rasa apa. Makan apa pagi ni semalam ni? Ikan rebus tak berapa banyak. Ikan bakar lagi teruk nak bakar. Dalam kitab kata kalau kita makan ikan ke, makan daging ke, yang paling bagus sekali bakar. Nombor 2, rebus. Nombor 3, goreng. Kita goreng gulai. Dua-dua pakai santan, pakai minyak, kolesterol. Bakar yang terbaik. Rebus, nombor 2. Goreng gulai, nombor 3. Kita ada buat nombor 3, kita orang Melayu makan lagu tu. Ada orang jenis gulai, hari dia kata tak ada gulai, tak ada hidup. Aku ni jenis apa nasi kandang punya orang gulai pula jenis campur kuah. Jadi kita makan kadang-kadang jenis kolesterol banyak. Tapi kalau kita baca dalam perubatan ataupun makanan secara sunnah, ada makanan-makanan tertentu yang boleh merawat kolesterol. Kolesterol banyak. Ada seorang tu dia kata, saya kolesterol saya bagi hilang dengan cara mandi pagi-pagi. Kolesterol kita ni aktif pada waktu pagi dan dirawat dengan mandi. Pukul berapa mandi? 4:30 pagi, 5 pagi. Mandi waktu pukul 4:30, pukul 5 pagi, antara cara rawat kolesterol. Betul ke tak? Wallahualam, kena tanya berkeahlian. Dan dalam kitab kata di antara makanan yang boleh merawat kolesterol kita ialah memakan minyak zaitun di pagi hari ketika perut kosong. Pagi 2 cancar ke secancar ke, nak tidur pula 2 cancar ke secancar. Pagi secancar, malam secancar, 2 cancar.
Pagi 2 canca, malam 2 canca, 4 canca. Ada orang dia kata hak teruk lagi, 5 kali sembahyang, 5 kali makan. Kali sembahyang 1 camca, 5 kali makan, 5 camca. Kalau sekali sembahyang 1-2 camca, 5 kali makan 10 camca. Minyak zaitun ni makan banyak, dia tak mudarat, dia habis sangat, dia pergi tandas, pelawas. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu kalau boleh makan sehari secanca pun, sehari 2 canca pun, kali pagi ketika perut kosong, dia di antara kelebihannya menghapuskan kolesterol. Baik, macam mana boleh kena kau belah makan minum tu? Jadi dalam Quran kata apa? Dalam Quran kata hatinya keras. Qasat qulubukum. Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Sapu kepala anak yatim dan beri makan kepada fakir miskin. Cara nak melembutkan hati yang keras. Cara nak melembutkan hati yang keras lagi yang rajin mengaji. Kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis, baca tentang syurga, baca tentang neraka, baca tentang kisah orang tu. Ayat Quran itu melembutkan hati yang keras bila ditenung tafsiran-tafsirannya. وَدَوَاءُ قَلْبٍ خَمْسَةٌ فَتِلَاوَةٌ بِتَدَبُّرِ الْمَعْنَى وَلِلْبَطْنِ الْخَلَى وَقِيَامُ لَيْلٍ وَالتَّضَرُّعُ بِالسَّحَرِ وَمُجَالَسَاتُ الصَّالِحِينَ الْفُضَّلَاءِ. Itu kata ulama dalam syair mereka nak menceritakan bagaimana nak mengubat hati-hati yang sakit. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan meneliti tafsiran dan maksudnya. Baca tengok tafsir, baca tengok tafsir, lepas satu ayat sambung satu ayat, lepas satu ayat sambung satu ayat, khatam ulang balik. Kita meneliti maksud ayat Quran yang kita baca setiap hari akan melembutkan hati yang keras, akan merawat hati yang sakit, akan menyihatkan hati yang sakit. Fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala. Yang berikutnya merawat hati yang sakit, nak bagi sihat, mengosongkan perut. Mengosongkan perut ni dengan arti rajin puasa, puasa sunat, atau dengan arti tidak makan berlebih-lebihan. Perut kita kosong dengan puasa, ataupun perut kita tak penuh dengan makanan, hati kita sihat, akal kita cerdik. Dalam pepatah ulama, dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dia kata al-bitnah tuzhibul fitnah. Al-bitnah, perut yang penuh dengan makanan, tuzhibul fitnah, menghilangkan fatanah, menghilangkan kebijaksanaan. Yang kedua, yang pertama baca Quran dengan mengaji tafsir makna dia. Yang kedua mengosongkan perut. Kosong perut itu dua makna. Makna pertama puasa, makna kedua tak makan lebih. Yang ketiga qiyamul lail, sembahyang tahajud. Orang-orang yang tak pernah tinggal tahajud, yang rajin makan sembahyang tahajud, insya-Allah hati dia elok, hati dia tak sakit, hati dia lembut, tak jadi keras. Hati dia yang jenis panah baran, insya-Allah diubat. Jantung dia masalah, tekanan jantung pada pasal tu marah kau ni silap sikit, panas tanu akan jadi lembut. Hati dia tak cepat pongeh, tak cepat melenting, tak cepat panah baran, kerana dia rajin duduk dengan Allah waktu orang lain tengah tidur. Al-khalwah, berkhalwat dengan Allah ketika tengah malam ataupun ketika sebelum subuh. Nombor 3 qiyamul lail. Nombor 4 wat-tadarru' bis-sahar, berdoa di waktu sahur. Qiyamul lail dengan berdoa waktu sahur ni itulah masa yang sama. Qiyamul lail pun tengah malam, doa waktu sahur pun tengah malam. Sahur ni apa dia? Waktu sahur ni waktu mana? Waktu sahur ni mula tengah malam, habis waktu subuh. Masuk bang subuh, habis sahur. Masuk tengah malam, bermula sahur. Jadi kalau kita berdoa pukul 1 pagi, dah masuk waktu berdoa waktu sahur. Berdoa pukul 10, itu tak kira sahur lagi sebab tak masuk tengah malam lagi. Kita berdoa di mana-mana waktu daripada tengah malam sampai subuh. Kita qiyamul lail di mana-mana waktu, mengubat hati. Yang seterusnya
wa mujalasatus salihin al-fuddala, duduk dengan orang-orang yang baik, yang mulia-mulia, duduk dengan orang bagus-bagus. Kita duduk mengaji kepada alim ulama, kita ziarah para wali Allah, kita duduk dalam majlis orang baik-baik, mengubat hati kita yang sakit, melembutkan hati kita yang keras. Rajin pi mengaji, rajin pi duduk dengan orang baik-baik, sama ada duduk dalam majlis pengajian ataupun duduk dalam majlis nasihat, doa dan sebagainya, majlis zikir dan seumpamanya. Yang ni kita boleh jumpa di masjid, di surau, boleh kita pi cari alim ulama mana-mana. Tu di antara ubat hati yang disenaraikan oleh ulama. Ulang balik, lupa. Yang pertama, mengaji Quran dengan makna dia. Jangan mengaji Quran saja makna dia tak perhati. Qiraatul Quran bitadabburil makna. Membaca Quran dengan dengan tadabbur, dengan teliti maksud ayat itu. Biar baca sikit, betul tajwid, dengan tahu makna lebih baik daripada baca banyak tapi laju sampai tak betul tajwid dan tak tahu makna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la an aqra al-baqarata wa ala imrana wa atadabbaruhuma wa urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramatan. Kata-kata itu ada dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran kalau tak silap, ataupun dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. La an aqra al-Baqarata, sesungguhnya aku baca surah Al-Baqarah, wa Al Imran dan surah Ali Imran, wa urattiluhuma, dalam keadaan betul tajwid, tartil, betul tajwid, tak kalut sangat, tak slow sangat, bagi betul tajwid, tartil. Wa atadabbaruhuma, dan yang kedua aku teliti maksud kedua surah itu. Aku teliti Alif Lam Mim apa maksud, Zalika apa maksud, Alkitab apa maksud, La apa maksud, Raiba apa maksud, Fihi apa maksud, Hudan apa maksud, Lil Muttaqin apa maksud. Baca bagi faham maksud, betul tajwid, betul faham maksud, lebih baik daripada aku baca 30 juzuk Quran secara laju, secara hazramah, secara kalut-kalut sampai tajwid pun tak betul, makna lagi tak tahu. Biar baca sikit, betul tajwid, tahu makna, lebih baik daripada baca banyak, tajwid tak betul, makna tak faham. Jadi kita dah betul tajwid, kita tingkatkan bagi faham makna. Qiraatul Quran bitadabburil makna, yang pertama baca Quran dengan teliti maksud, yang kedua mengosongkan perut, berpuasa ataupun makan tak berlebihan, yang ketiga qiyamul lail, yang keempat berdoa di waktu sahur, yang kelima duduk dengan orang-orang baik. Duduk dengan orang baik maksudnya kita pergi mengaji, kerap mengaji, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita yang keras, Allah rawat sihatkan hati kita yang sakit, Allah cerahkan hati kita yang gelap, Allah hilangkan karat yang ada dalam hati kita. Yang keenam, aklul halal, makan yang halal. Makan halal ni ketua segala ubat hati, kata ulama. Makan yang halal tu pula ada dua. Makan yang halal maksudnya bahan makanan tu halal. Jangan yang haram, jangan buh dalam mulut dia khinzir, jangan buh dalam mulut dia arak, kerana tu dua-dua tu bahannya haram. Dan cara yang kedua makan yang halal, iaitu cara dapat duit untuk dia belanja, cara yang halal. Jangan duit yang dia belanja tu duit rasuah, duit yang dia belanja tu duit zakat yang tidak dikeluarkan, zakat bukan hak dia, mesti bagi pakai miskin kepada asnaf, dia tak bagi, dia belanja kat dia. Duit yang dia belanja tu duit yang dicuri hak orang, duit dia yang belanja tu hasil daripada dia tikan nombor ekor, dia main judi dapat duit, duit tu dia belanja. Orang yang rajin cari rezeki secara haram, hati dia payah nak jadi elok.
Ayah dia kerja terima rasuah saja. Ayah dia tak jadi elok, mak dia tak jadi elok, anak dia pun tak jadi elok. Kerana keluarga itu membesar dengan duit rasuah. Keluarga itu mewah dengan duit rasuah, buat rumah dengan duit rasuah, beli kereta dengan duit rasuah, beli beras, beli lauk dengan duit rasuah, beli baju dengan duit rasuah. Oleh kerana kehidupan dia besar dengan duit haram, payah nak nampak muka dia pergi masjid. Orang hadut terlibat dengan benda-benda haram itu kadang-kadang payah nak jadi baik. Kata Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, tubuh badan yang dibesarkan dengan yang halal akan menjadi mudah buat ibadat. Tubuh badan yang dibesarkan dengan makanan yang haram, susah nak buat ibadat, segan nak buat ibadat, suka nak buat hak sebaliknya. Suka nak cenderung kepada benda jahat, benda dosa kerana tubuh badan dia dibesarkan dengan duit haram. Orang nak pi, seorang pelajar nak belanja minta duit ke ayah dia, seorang lagi nak belanja pi curi hak orang. Kita belanja dengan duit curi, kita makan dengan makanan curi, payah nak jadi elok. Budak-budak sekolah kita duk berkawan dulu balik sekolah. Sementara nak sampai rumah ada pokok pelam tepi jalan, dia curi buah pelam dulu makan, lepas tu balik rumah. Payah nak menjadi baik. Kita kenal kawan-kawan kita duk mengaji sekolah rendah lu sama-sama. Kita mengaji boleh gagah baca Fatihah sepatah dua. Dia semayang pun tak cukup. Baik jadi tua tak mau jadi baik kerana kecil-kecil mengaji sambil curi. Kok dia pergi minta kan nak beli tak apa, kerja curi. Jadi duit yang kita miliki hasil daripada kita curi hak orang, payah nak jadi kita elok. Kerana duit curi itu duit haram. Orang yang membesar dengan rezeki yang haram, payah nak berkat kehidupan dia. Jadi ada ibu bapa menyesal anak dia jadi tak mau bagus kerana mak pak tu jamu anak dengan duit rasuah. Jadi duit rasuah, duit judi, duit haram jangan bagi kita dapat. Jangan ambil, jangan cari. Jadi dua punca manusia dapat rezeki haram. Punca pertama, bahan makanan tu haram sendiri. Punca kedua, bahannya halal. Nasi, beras, lauk elok halal, tapi cara dia beli nasi, dia beli beras, dia beli lauk, dia beli baju, dia belanja yuran anak sekolah dengan duit yang dapat cara tak betul, cara haram. Bila duit tu dapat cara haram ataupun bahan yang masuk dalam mulut makanan minuman tu bahannya haram, payah hati nak jadi elok. Bila hati tak elok, tubuh badan tak elok. Maka kita nak jadi elok, pastikan kehidupan kita tak terlibat dengan yang haram. Pastikan belanja kita tak terlibat dengan riba. Beli rumah cara riba, beli kereta cara riba, tak mau, kena bertaubat. Kerana sumber yang haram, payah nak jadi elok. Dalam kitab-kitab kata ketua segala ubat hati halal. Dalilnya, dalil dalam Quran, kulu minat tayyiban wa'malu salihah. Makan dulu yang halal, lepas tu buat amal ibadat. Amal ibadat disuruh nombor 2, setelah disuruh nombor 1, makan yang halal. Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyiban wa'malu salihah. Ada 2 ayat dalam Quran yang suruh mendahulukan yang halal diiringi dengan ibadat. Jadi ibadat ini akan jadi elok, akan jadi bagus apabila dia diiringi dengan sumber yang halal. Kalau sumbernya haram, ibadatnya payah. Kalau tubuh badan dia duk buat dosa, mata duk buat dosa, telinga duk buat dosa, payah nak buat ibadat yang dapat kelazatan ibadat. Ibadat ni ada kelazatan dia. Lazzatul ta'ah, lazzatul munajah, lazzatul ibadah. Kemanisan ibadat diberikan oleh Allah kepada orang yang jauhi dosa zahir dan batin. Antara dosanya dosa anggota dia, antara dosanya dosa mendapatkan harta. Harta yang dapat dengan cara tak berdosa, mudah-mudahan ibadatnya elok. Ibadatnya lazat, ibadatnya bagus. Kata ulama yang membahaskan tentang lazzatut ta'ah. Jadi ayat pagi ni kita jumpa tentang kerasnya hati. Kerasnya hati tak elok. Lepas keras hati, syaitan hias pula. Hak huduh boleh jadi elok. Kulit kita hitam. Orang perempuan kulit dia hitam. Dia bedak terlajak
dengan krim apa semua, orang tengok lah putihnya kawan tu. Pasal apa? Dihias hak hitam tu dengan bedak dan krim. Lepas tu dia pergi basuh muka, hilang pula dah, hitam balik. Ada anak dara pergi menikah, hari menikah, tak mau ambil hias semayang, mayang lohong. Pasal apa? Kawan buh krim tak kira dengan milut merah apa semua, pergi duduk ambil hias semayang, jadi huduh balik. Akhirnya ada yang sembahyang jamak, ada yang sembahyang jamak tak yah terus. Pasal apa? Hari ni hari kenduri kahwin aku, bedak dah buh tebal dah, krim dah buh elok dah, pergi duk bubuh dengan ayam pula, hilang. Ada betera tu. Jadi apabila sesuatu yang tak elok, rumah kita dah 40 tahun teruk rumah kita. Rumah saya Halus Stang tu beli tahun berapa tau? Dibina tahun 60-an. Saya beli tahun 2009 ke apa tu. Bina tahun 60-an sampai lah ni. Ini 2020 dah. 60 tahun dah. Masa beli nampak teruk, bo cat elok macam rumah baru. Jadi cat tu penghias kepada bata yang sudah lusuh warnanya. Kalau orang tengok, orang kata, oh barunya rumah, tak tahu kata tahun 60-an. Pasal apa dia nampak baru? Pasal kita hias. Orang perempuan kulit hitam, dia buat bedak bagi putih, hias. Kadang dia buat bedak sejuk, dia kata tengok pun takut. Itu hias cara bedak sejuk. Jadi hak tak elok kita hias jadi elok. Rumah kita huduh, rumah kita lusuh, kita buat cat jadi elok. Maka dosa-dosa benda tak elok, syaitan pi hias bagi jadi elok. Ada manusia tertipu dengan perhiasan syaitan. Quran kata wazayyanahu lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Benda yang Allah murka, Rasulullah tak suka, tapi orang tak betul nampak elok dan suka kerana syaitan pi hias bagi dia nampak elok. Rasuah tak elok, tinggal sembahyang tak elok, buat dosa tak elok, lawan Islam tak elok. Syaitan hias bagi jadi elok. Akhirnya dia jadi orang yang buat benda salah, benda yang tak elok dia nampak elok. Orang yang selamat daripada syaitan, dia tengok hak Allah Rasul kata elok, dia kata elok. Hak Allah Rasul kata tak elok, dia kata tak elok. Orang tu selamat daripada syaitan. Hak sebaliknya, tertipu dengan syaitan. Ayat 43 surah Al-An'am. Kita sambung lepas ni, telajak masa dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal judami wal jununi min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.